Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan kita pada malam ini, dari pagi ini, dapat kita bersama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, dan diberikan kesempatan kita pada pagi ini untuk kita terus kekal berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati setiap amalan yang kita lakukan. Dan kita pun rasanya lama tak ada kuliah subuh lah. Sebab hari itu ditangguh seketika dan disambung balik dan diberikan kebenaran. Jadi baru kesempatan kita pagi ini dapat menyambung dan meneruskan kuliah subuh. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ini kita akan sambung kuliah subuh kita, wasiat daripada Al-Quran. Pagi ini kita akan mengambil sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah, ayat 105. Tajuknya ialah menghisap diri sendiri ataupun menghitung diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, kerana orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu sudah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang sudah kamu kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat 105. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tajuk kita akan membicarakan tentang bagaimana godaan syaitan ini yang boleh menyesatkan kita. Namun apabila kita diberikan kekuatan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada godaan yang mampu mengalahkan kita. Kerana kita ada kekuatan. Tapi setakat mana dan sejauh mana kita mampu menghalang godaan syaitan itu. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena menghisap diri kita. Hitung diri kita, muhasabah diri kita. Kerana godaan syaitan ini yang tak nampak. Licik permainan syaitan. Kerana syaitan dah memang berjanji dah. Iblis ni dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun dia akan berusaha nak menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Siapa dia? Kita lah. Sebab janjinya itu telah termaktub dalam Al-Quran. Ya. Itu aku janji daripada syaitan, daripada iblis kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Tuan-tuan boleh tengok. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilhim. Ya. Ini janji syaitan, janji iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia daripada berada jalan yang lurus. Itu janji dia. Dia dah janji dah kepada Allah Ta'ala. Bagi aku masa hingga hari kiamat, aku akan nak sesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datang mereka daripada pelbagai penjuru. Depan, belakang, kiri, kanan. Tujuan dia apa? Nak goda anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam. Ni kita ni. Sekarang ini pun, kita ni sedang digoda ni tuan-tuan. Jangan sangka kita duduk dalam masjid ni tak digoda. Digoda. Cuma kita tak tahu je. Itu sebenarnya godaan syaitan. Kita tak perasan itu godaan syaitan. Dia main kat mata kita. Dia main. Kita pun akhirnya lena dibuai kesejukan. Walaupun dalam masjid. Dalam pada kita menyampaikan ilmu itu, syaitan juga membisikkan kita. Dia goda kita. Sampai kadang-kadang kita bimbang akan wujudnya rasa ujub dalam diri. Rasa bangga dalam diri. Sehingga merosakkan amal kita. Dibisikkan dalam kita yang menuntut ilmu. Supaya rosak amalannya. Apalah mereka ni tak bersungguh mengaji ilmu. Aku ni bersungguh mengaji ilmu. Bawa kitab, menulis dan sebagainya. Lantas akhirnya rosak amalan anak Adam. Walaupun kita rasa, ini baguslah ni aku ngaji. Duduk masjid. Apa duduk, buka kitab. Tulis lagi. Belum tentu. Kerana lagi tinggi amalan kita, lagi kuat godaan syaitan. Lagi lemah amalan seorang, dia biasa-biasa je lah. Pasal nak buat apa kita goda dia. Dia sendiri pun dah sesat dah. Baik, kita tengok syarah kepada ayat ni. Kesesatan tidak hadir melainkan akibat permintaan iblis yang bersumpah untuk menyesatkan semua manusia kecuali golongan yang ikhlas. Ni tuan-tuan. Ini yang sebut tadi. Dia cuba buat macam mana sekalipun kecuali orang yang betul-betul ikhlas. Tapi nak dapat keikhlasan ni, cabaran dia cukup besar, tuan-tuan. Cabaran dia cukup besar. Kerana dia cukup licik. Apatah lagi, dia tak nampak. Dia macam virus COVID ni lah. Kita tak nampak. Tak tahu siapa dia. Ni tak ada ke tak ada yang kita ni dah sebenarnya ikutkan dah zon merah dah ni. Dah
Banyak kes. Semalam berapa? 10 buah bas ke apa? Daripada apa ni? Kluster kilang ni. Bawa ke Maib Serdah. Satu bas aksiden pula. Langgar tol ke apa. Haru biru lagi. Orang nak nolong pun jenuh fikir macam mana ni. Kita tak nampak sebab kita tak tahu. Macam mana boleh ada, kita tak tahu siapa kontak rapat dia ni ada ke tak ada. Dia ada gejala, tak ada gejala. Kadang-kadang dia tak ada gejala. Kita pun tak tahu. Rupanya dia adalah positif. Kalau kita nak anggap bisikan syaitan tu begitulah seolah-olahnya. Perumpamaannya. Kerana kita tak nampak. Kita duduk ni, kita sangka-sangka syaitan tak kacau kita. Iblis tak kacau kita. Tapi hakikatnya mungkin ada juga. Gangguan daripada iblis dan syaitan dalam apa juga keadaan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ni ayat yang saya sebut tadilah, ni maksud dia je. Kerana engkau sudah murka, yakni menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku pasti akan selalu menghalang mereka dari jalan yang lurus. Ni janji syaitan ni, dah termaktub dah, faham? Allah dah rakam dalam Al-Quran janji syaitan. Maknanya itu SKT syaitan ni. SKT dia. Sasaran kerja dia ialah nak menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Kita ni lah. Kejayaan dia apabila kita tewas dengan godaan. Kegagalan dia apabila kita tak makan godaan syaitan. Itu kegagalan dia lah. Maknanya dia gagal mencapai SKT dia kalau kita tak ikut dia punya bisikan, jejak langkah syaitan. Tapi kalau kita ikut, bermakna dia berjaya mencapai sasaran kerja dia. Jadi ayat ni kata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kerana engkau sudah murka, ini menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah, aku pasti akan menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka daripada depan, belakang, dan dari kanan dan kiri mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Daripada depan, daripada belakang. Dan daripada kiri dan juga daripada kanan dan juga kiri. Kiri. Semualah. Lepas tu ada pandangan yang kata, kalau kata kena di gangguan makhluk halus ni, ni wallah alam, tanya yang pakar lah, macam Ustaz Syarif ke apa ke, yang kata pegang ibu jari kaki tu, kerana apa? Kerana syaitan ni dia datang daripada depan, belakang, kiri, kanan. Bawah tak disebut dalam Al-Quran. Wallah alam lah. Sebab itu daripada keluarkan daripada bawah. Wallah alam. Itu nanti tanya yang lebih arif nanti lah. Sebab saya ada dengar lah kata begitu pandangan ni. Okay, baik. Jadi itulah godaan syaitan. Jadi kita ni tuan-tuan, apa peranan kita? Kita jangan fikir sangat tugas yang perlu syaitan ni laksanakan. Yang kita kena fikir bagaimana kita nak cuba mengelakkan diri kita daripada gangguan godaan syaitan ini. Sebab liciknya syaitan ini, iblis ini, dia akan membisikkan kepada kita perkara yang buruk, perkara yang jahat, nampak baik. Itu liciknya dia. Perkara yang buruk, yang dosa, amalan-amalan yang mendatangkan dosa dan maksiat, dia akan bisikkan kita. Dia akan hiaskan supaya nampak macam baik. Akhirnya kita pun buat sebab kita tergoda kerana nampak macam elok. Begitulah sebaliknya, apabila dalam perkara-perkara yang baik, yang pahala, sudah pastilah syaitan ni akan halang kita. Jadi caranya dia akan menampakkan amalan kebaikan itu seperti keburukan. Dia pusing balik, dia gilak balik amalan itu, nampak seperti tak bagus bagi kita. Tak payahlah datang masjid. Datang masjid pun sama je. Sembahyangnya 3 rakaat juga maghrib. Kalau kau sembahyang kat rumah pun 3 rakaat.
Sembahyang kat masjid pun 3 rakaat. Ya. Sama je. Ya. Tak ada beza pun. Betul juga. Tak payahlah datang masjid. Tak payahlah engkau sembahyang sunat. Benda sunat je pun. Engkau kan nak cepat ni, ada benda hal yang kau nak uruskan. Betul juga. Akhirnya, kita pun tinggalkan benda-benda yang sepatutnya ada kebaikan untuk kita. Itu perkara-perkara yang bersifat pilihan, sunat. Belum lagi perkara-perkara yang wajib, yang dibisikkan, akhirnya kita tinggal benda yang wajib. Allah rakamkan lagi bagaimana liciknya syaitan itu dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuhnya daripada aduwan syayatinal insi wal jin, syaitan di kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dia membisikkan. Dia akan membisik-bisikkan kita supaya benda-benda yang jahat ini nampak elok pada pandangan mata. Dia akan bisik. Sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati, tuan-tuan. Jangan kita sentiasa berbangga dengan amalan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Minggu ni full aku dapat semayang. Tak pernah miss semayang kat masjid. Alhamdulillah. Rasanya aku ni layak dah syurga ni. Jangan, tuan. Alhamdulillah, bulan Rajab ni aku banyak puasa dah ni. Rasa-rasanya aku yang paling banyak ni dalam orang Taman Melo ni, aku yang paling banyak puasa dalam bulan Rajab ni. Alhamdulillah, aku tak pernah miss. Masuk duit dalam tabung masjid. Setiap kali pergi masjid tak pernah miss. Kita tak cakap dengan orang pun, cakap dengan diri je, dalam hati je. Dalam hati je ni. Bukan cakap dengan orang pun, aku pagi tadi masuk duit, tersilap masuk RM50, tapi aku biar je lah. Itu cerita, itu dah bangga. Ini dia ujub dengan diri je. Dia bisik dalam diri dia. Rasa dah banyak amalan aku dah ni. Alhamdulillah. InsyaAllah ni, syurga lah ni. Habis rosak. Sebab itu cukup kita hati-hati. Jaga-jaga. Tuan-tuan, ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi. Namanya Tablis Iblis. Macam sama nama dia. Tablis Iblis. Tajuk buku dia. Kitab. Apa maksudnya? Belitan godaan syaitan. Iblis. Godaan iblis ni. Dalam kitab tu, Ibnu Jauzi ni, dia dah lama dah karang kitab. Dia dah lama dah karang kitab. Dia lahir pada tahun 510 Hijrah. Dia bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia Ibnu Al-Jauzi. Dia ni ulama di kalangan mazhab Hambali lah. Dia karang kitab, satu kitab nak menerangkan bagaimana liciknya tipu daya syaitan. Kitab ni dah ada terjemah dah pun. Bahasa Melayu pun ada. Tuan-tuan boleh pergilah kedai-kedai buku, kedai kitab. Ada. Bagus tuan-tuan kalau baca, bagus. Dia lain sikitlah kupasannya daripada yang selalu kita baca kitab-kitab yang lain. Lain dia kerana apa? Kerana dia menegur, bukan dia menegur lah, dia sebut tipu daya iblis ni kepada orang-orang yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat ni. Dia bukan tipu daya kepada pada orang-orang yang tak sembahyang, tipu daya iblis pada orang yang tak bayar zakat. Dah. Dia cerita pada orang yang hebat-hebat. Contohnya, dia ada sebut bab-bab lah. Tipu daya iblis kepada ulama, alim ulama. Nampak? Kita kata, takkanlah kita nak cerita. Dia dah orang alim kot. Takkanlah tipu daya lagi. Sebab lagi tinggi martabat kita, lagi tinggi keimanan kita, lagi tinggi ujian iblis tu akan uji kita. Kalau tak boleh yang pangkat rendah, dia hantar yang pangkat tinggi sikit. Goda kita.
Mungkin dia ni baru lagi start kerja, barangkali dia tak boleh nak goda kita, tak lepas, dia bagi hantar yang hebat sikit lah. Jadi tuan-tuan, disebut dalam tu. Contoh dia kata, godaan syaitan atau iblis ini kepada para alim ulama. Dia kata, ada sebahagian yang akan merasakan dengan ilmunya itu, dia dah hebat. Sehingga dia condemn orang lain. Itu contoh. Itu belitan iblis tu. Tanpa disangka, tuan-tuan. Sebab itu kita hati-hati sangat, tuan-tuan. Selalulah minta doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kau ikhlaskanlah kami dalam menyampaikan ilmu. Doa, tuan-tuan. Saya pun selalu mohon supaya mintalah benda itu ada dalam diri. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang benda kadang-kadang detik hati ni pun kadang-kadang boleh merosakkan amalan kita. Minta supaya diberikan keikhlasan. Kita pula yang mengaji juga kena doa. Ya Allah, mintakanlah kami ikhlas dalam mengaji. Ikhlas dalam melakukan amalan kami. Sebab dia akan datang. Kita sangka mungkin betul. Apa betul lah ustaz ni, dia ngajar, dia cerita benda yang betul. Ustaz tu tak betul. Memang ustaz tu tak betul. Dia cerita-cerita ni, yang pandangan yang betulnya begini. Mengikut rujukan kitab Al-Quran, hadisnya begini-begini. Itu tak betul. Pandangan zahir kita kata, bagus, betul lah tu. Sebab dia menegur benda yang tak betul. Tapi di sebalik bisikan syaitan, kita tak tahu, dia akan memasukkan dalam hati rasa bongkak. Apatah lagi, ada pula follower pengikut pula. Ini contoh. Mungkin bersesuaianlah dengan situasi hari ini. Yang ada berlaku kadang-kadang. Mari, orang ni, pengikut dia kata, dia ni betul-betul sokong. Dia pun yang belah sana ada juga penyokong dan pengikut dia, follower dia. Masing-masing ada Facebook barangkali. Ya. Akhirnya berbalahlah antara follower dengan follower, pengikut dengan pengikut. Walaupun barangkali antara dia dengan yang seorang lagi berlapang dada. Berlapang dada kan. Tak apa. Saya boleh terima pandangan dia. Dalam fiqah pun kita ada perbezaan pendapat. Kita terima saja. Tetapi yang bawah, dah. Walah. Akhirnya, hentam-menghentam antara satu sama lain. Apa lagi contohnya dia sebut dalam kitab tu, Talbis Iblis itu. Contohnya dalam bab Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Ni dia kata. Apa baguslah mengaji Quran tu. Talbis Iblis itu. Dia nampakkan benda tu macam bagus. Elok. Sampai lama-lama kita khayal dengan benda itu. Akhirnya kita pun menyerong sikit daripada yang sepatutnya. Bagai contoh. Katalah, Al-Quran ini betul kita bagus belajar Al-Quran. Wajib pun belajar Al-Quran dengan bacaan bertajwid. Wajib. Syaitan akan bisik-bisik. Jangan sampai kita ni tuan-tuan habiskan masa semata-mata Al-Quran itu ialah untuk memperbaiki bacaan saja. Faham tak? Itu je. Maknanya dia dengan Al-Quran itu hanya semata-mata memperbaiki bacaan je. Macam mana nak sebut? Bagus. Itu satu yang bagus. Tapi akhirnya kalau kita lupa, nanti dia akan masuk cucuk kita sehingga kita merasakan itu sahaja Al-Quran. Iaitu memperbaiki bacaan. Yang lain kita tak sentuh Al-Quran. Dari segi hukum hakam dalam Al-Quran, fiqh yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat akidah dalam Al-Quran, tafsir dalam Al-Quran, kita tak mengaji pun. Nampak? Itu hati-hati. Ada sebut ulama, contohnya yang dalam Al-Quran. Itu contoh-contoh. Apa lagi? Disebut talbis iblis dalam orang-orang ahli hadis. Jangan main-main, bukan calang-calang. Ulama ahli hadis. Ini bukan cerita orang yang tak sembahyang, orang yang tak ada agama. Tak, ni orang yang ada jawatan-jawatan yang besar. Hati-hati kerana di situ ada dia punya, kita kata apa?
godaan-godaan dia yang kita tak sedar. Dia buatlah contoh. Tuan-tuan boleh baca lah nanti detailnya. Contoh, dia kata, ada orang yang habiskan masa ataupun yang sibuk dengan semata-mata status hadis saja. Oh, hadis ni apa? Oh, hadis ni dhaif. Oh, hadis ni maudhu'. Oh, hadis ni itu semata-mata. Akhirnya menyebabkan itu saja fokusnya terhadap hadis. Ini contoh dia lah, bukan yang saya cakap. Saya ambil daripada apa yang disebut dalam. Ya. Ada orang dengan hadis, dia main sapu je. Asalkan dia berbangga, dia sebut tu, dia kata, Nabi SAW bersabda. Dia tak kira hadis tu sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, dia sebut aja. Nanti syaitan akan cucuk. Kau mesti rasa bangga sebab nanti orang akan angkat kau, hebat, sebut semua ada hujah hadis. Dia cucuk-cucuk. Walhal, hakikatnya mungkin hadis tu hadis yang palsu. Mungkin hadis tu bersifat dhaif. Tapi dia tak kira yang itu. Dia kira asalkan bunyi bahasa Arab je, hadis lah tu dia kata. Dia cucuk. Kita pula orang awam, bagus. Ustaz kuliah tadi, saya catat ada 20 hadis tak sebut tadi, hujah dia. Kita pun mula kita rasa. Sebab tu kena sentiasa banyak kita istighfar. Kita kena sentiasa banyak muhasabah. Tu sudah ayat ni cerita hisap diri kita. Itu cerita tentang ahli hadis. Apa lagi? Ada yang dicerita tentang godaan iblis terhadap para pemimpin. Para pemimpin. Godaan iblis terhadap para hakim. Ini semua yang berjawatan besar ni, tuan-tuan. Semuanya ini membuatkan kita, kalau yang besar pun ada godaan syaitan, apatah sangat kita yang kecil-kecil ni, yang kecil-kecil anak ni, yang orang-orang biasa ni, sudah pastilah ada juga dia punya godaan iblis yang kita tak sedar. Jadi kita hati-hatilah. Kita tak menuding jari, tetapi kita kena sentiasa menghitung diri kita. Hari ini amalan aku ni Allah terima ke tidak? Banyak, mungkin banyak, tapi tak tahulah dari segi Allah terima. Ikhlas aku ke dan sebagainya. Kita hati-hati, tuan-tuan. Baik. Itulah sejarah awal yang diluncurkannya kisah kesesatan yang majlisnya dihadiri oleh seluruh bala tentera iblis. Mengambil tema godaan syaitan. Sejak itu harga kesesatan ini ad-dhalal semakin naik. Seiring semakin banyaknya permintaan kepada iblis untuk mengikuti perniagaannya. Dia samalah macam kita juga. Makin banyak permintaan, dia akan jadi apa? Harga pun akan tinggi. Maknanya bila ramai orang yang mengikut jejak langkah syaitan, maka dia lagi nak sesatkan manusia. Lagi nak sesatkan manusia. Perniagaan iblis semakin mendapat pasaran yang menarik. Nampak bagus ayat dia tu. Ayat dia tu lain sikit. Perniagaan iblis. Hal ini kerana sahamnya semakin terbuka untuk semua kalangan. Semua. Dia akan goda semua, tuan-tuan. Dia bukan goda orang yang tak sembahyang je. Dia goda kita ni yang datang masjid hari-hari, yang sembahyang fardu cukup, yang ada ilmu, yang warak. Semua dia akan goda, tuan-tuan. Tak kiralah siapa. Yang pakai baju t-shirt, yang pakai jubah, yang pakai serban, yang pakai semua. Tak terkecuali. Pasaran dia terbuka dah sekarang ni. Terutama kepada orang-orang yang beriman yang mendapat tempat khusus di hati iblis. Ayat dia tu lain sikit. Orang-orang yang beriman ini mendapat tempat di hati iblis. Maksud dia apa? Maknanya dia lagi suka kalau dia ni beriman, lagi dia nak goda. Itu maksudnya. Lagi kuat iman dia, lagi seronok dia nak goda. Sebab kalau dia berjaya sesatkan orang yang lagi kuat imannya, bermakna dia dapat kejayaan yang besar. Mungkin dia dapat APC tahun tu barangkali. Contoh, maksud dia lah. Dia buat sesuatu yang hebat. Apa kejayaan kamu? Oh, saya berjaya sesatkan. Bukan sesat lah, kita kata apa? Goda seorang alim yang hebat
Akhirnya dia rasa dirinya dah hebat, bangga, bongkak diri dan hilang keikhlasan dia. Saya dah berjaya buat dah. Bagus. Kerana ini adalah kejayaan yang terbesar kerana kamu goda orang yang lagi tinggi ilmunya. Itu kejayaan dia lah. Kejayaan kita yang terbesar bila kita berjaya mengelak godaan syaitan. Itu kejayaan kita. Baik. Malah sebuah tempat istimewa disediakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka selesa dengan tempat itu. Tempat itu dinamakan kekufuran yang dijaga oleh ribuan bala tentera iblis. Sampai ke peringkat goda kita, apabila kita dah tertewas habis, kita akan dimasukkan, ada space ruang kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga peringkat itu dia akan rasa seronok dan bangga. Kejayaan dia membawa manusia beriman tumbang pergi ke jurang kekufuran. Hati-hatilah kita. Dengan aksesori dan daya tarikan dunia berserta segala isinya, yang ada kat keliling kita ni, yang ada di dunia ni, dia akan jadikan supaya kita ni kelabu mata. Kelabu mata. Dengan yang ada di dunia, dengan duitnya, dengan harta, dengan pangkat, kita akan rasa tergoda dan kita hilang pertimbangan. Akhirnya kita terjerumus dengan jejak langkah syaitan. Kadang-kadang gitulah tuan-tuan. Sebab itu apabila ada ketika Allah ketuk pintu hati kita, ketika mana kita lalai, ketika mana kita jauh dengan Allah Ta'ala, maka cepat-cepatlah bersyukur dan cepat-cepatlah balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ketikanya Allah ketuk pintu hati kita, tuan-tuan. Bukan petuk pintu hati dalam keadaan kita ni banyak buat dosa. Kadang-kadang ketika kita sibuk banyak amal ibadat pun ada kalanya Allah ketuk pintu hati kita. Ketuk dengan cara apa? Dengan cara, kamu ni ikhlas dah buat amal ibadah aku ni. Ke kamu datang masjid ni sebab lain? Kamu datang masjid sembahyang ni memang ikhlas ke atau sebab lain? Sebab aku tengok, bila ada makan, ramai lagi kamu datang. Bila tak ada makan, makan tak cukup, engkau marah-marah. Itu contohlah tuan-tuan. Ya. Ini pasal apa? Aku makan tak dapat ni apa semua. Orang lain ambil banyak. Dah, engkau datang masjid ni sebenarnya untuk apa? Kalau macam ni gaya yang tak payah datang masjid. Dah lari dah niat. Contoh tuan-tuan. Walaupun mungkin terkena mana-mana ke. Jadi selama ni kamu datang masjid ni tujuannya apa? Tujuan kamu memang untuk datang masjid nak dapat pahala buat amal ibadat ataupun sebab ada benda-benda lain. Jadi kalau ada benda-benda lain tiba-tiba Allah ketuk pintu hati kita, muhasabah balik diri kita. Termasuklah saya yang bercakap ni. Lebih-lebih lagi lah sebab kita yang bercakap. Kita ni bukan sempurna. Ada kalanya kadang-kadang kita down, ada kalanya kita rasa berada di atas dan sebagainya. Jadi dia akan jadikan aksesori dunia ini, tarikan dunia ini segala isinya, mulai dengan arak, dengan judi, dengan wanita, betapa menariknya, enjoy dan melenakan. Ni benda-benda dunia ni. Kadang-kadang sampai kita tak sedar, rupanya kita banyak menghabiskan duit untuk perkara dunia yang sebenarnya tak ada apa pun sangat. Tak ada apa sangat. Mungkin setakat puas hati kita je lah. Kita puas, kita seronok bangga. Oh, Alhamdulillah. Oh, seronok aku tengok. Aku punya ni, kenderaan aku ni canggih lah, ada aksesori tu, aksesori. Tapi kita lupa kita habiskan duit itu. Sedangkan mungkin dalam masa sama, berapa banyak sangat aku masuk tabung masjid. Jumaat seminggu sekali, tu pun RM1 aku masuk. 4 minggu, RM4. Tapi dalam bab aksesori dunia, aku habis beribu-ribu. Aku tak rasa apa pun. Allah ketuk balik pintu. Kita sedar. Baik aku habiskan duit untuk akhirat. Ini tuan-tuan, di kesempatan ini sikit lagi nak habis dah. Bagaimana yang kita dah maklum sebelum ni, kita dalam kerangka dah mula gerak kerja untuk pembinaan masjid baru. Tapi ialah barulah. Langkah yang beribu bermula daripada langkah yang pertama lah. Jauh lagi perjalanannya. Tapi dalam pada itu,
kita pun mengharapkanlah bantuan daripada tuan-tuan, selain daripada doa agar dimudahkan urusan, termasuklah untuk kata apa, sumbangan lah, sumbangan wang ringgit. Kerana barangkali ada berkaitan dengan kos di situ tanah itulah. Masjid nak bina dah tentulah ada kos untuk pembinaan itu. Tapi untuk tanah tu kemungkinan lah kita pun baru beberapa langkah dah menghadap DO, dah menghadap YB. InsyaAllah akan datang kita akan menghadap CEO Maib. Jadi tuan-tuan doakan. Dalam pada itu, alhamdulillah adalah beberapa hamba Allah dah melawarkan diri. Saya dengar Taman Melur nak buat masjid baru. Saya, kenapa? Saya nak menyumbang ni. Kami belum lagi lah ada, kita belum lagi ada tabung pembinaan masjid baru. Belum buat lah. Jadi kita akan mesyuarat dari segi kesesuaian bila nak buka dan sebagainya lah. Jadi gunakanlah kesempatan tuan-tuan. Daripada kita habiskan kepada benda yang mungkin belum datangkan manfaat untuk akhirat, habiskanlah untuk akhirat. Belum mendatangkan manfaat untuk akhirat dan dunia ni, kita habiskanlah untuk akhirat, duit, harta yang kita ada, tuan-tuan. Ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan lah. InsyaAllah ada apa-apa nanti kita akan maklum nanti. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Kekufuran dan kesesatan yang semakin bermaharajalela ini tidak berpengaruh bagi golongan tertentu yang sudah memiliki al-huda, yakni petunjuk, dan mengikuti al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau kita dah betul-betul kuat, sebab itu tuan-tuan minta doa dengan Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan iman. Tujuan dia apa? Supaya kita dapat melawan godaan syaitan. Di samping doa, ya Allah berikan kekuatan kepada iman kami, ya Allah, agar kami mudah dapat mengalahkan godaan syaitan dan juga hawa nafsu. Doa tu jangan tinggal. Sebab godaannya berbagai-bagai. Kadang-kadang dalam pada kita berdoa tu pun iblis cucuk-cucuk lagi macam-macam. Dalam kadang kita doa pada Allah Ta'ala tu pun iblis cucuk. Kita sembahyang ni pun iblis ganggu macam-macam. Sembahyang kita, badan kita di sini, jasad kita di sini, iblis cucuk macam-macam. Akhirnya sembahyang kita di awang-awangan. Kita pun tak ke mana pergi. Udah fikir dah makan pagi kat restoran mana pagi ni. Udah fikir dah nak keluar dengan siapa ni, pergi pasar ke mana pagi ni, nak beli apa pagi ni, dah macam-macam. Itu dalam sembahyang, di luar sembahyang lagilah. Allah berfirman, orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu sudah mendapat petunjuk. Jadi yang penting kita minta Allah sentiasa beri kita petunjuk, kerana bila ada Allah beri petunjuk, kita ni tidaklah terhumban kepada godaan syaitan ini. Walaupun sejuta syaitan berkumpul untuk menyesatkan manusia, namun kekuatannya lumpuh di hadapan hidayah Allah Ta'ala. Jadi jangan kita risau, walaupun iblis itu licik, permainannya licik, menggoda kita, tapi yakinlah kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalulah mohon pertolongan supaya Allah sentiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Akhirnya, disebut dalam sini, akhirnya syaitan akan KO. Dia tulis sini lah. Maknanya dia gagal lah. Gagal dia bukan terhenti di situ, tuan-tuan. Gagal ni dalam arti kata, cara dia begitu gagal. Nanti dia akan fikir cara lain pula. Mungkin dia nak cucuk kita, syaitan ni dia cucuk kita. Gagal. Sebab kita ni kuat. Doa dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala beri kekuatan kita. Dia bukan gagal semua usahanya, tetapi dia gagal tang itu. Dia akan fikir yang lain pula. Dia tak boleh nak ganggu kita. Dia cuba pula ganggu orang yang berdekatan dengan kita. Contoh, dia ni kuat ni, tak boleh. Sebab kita goda isteri dia. Goda isteri dia pula. Akhirnya isteri, contohlah, dengan isteri, dia berjaya goda isteri. Akhirnya isteri pula yang jadi, bukanlah maksud kata isteri itu menjadi rosak kan. Tak, maksudnya kita tewas ni bukan direct dengan syaitan, godaan syaitan, tapi kita tewas dengan melalui perantaraan lain pula. Isteri pun gagal juga. Dia goda anak kita pula. Anak pun gagal. Dia goda kawan kita supaya kawan tu akan jadi ejen pula menggoda kita.
Gagal juga kawan-kawan pejabat. Gagal macam-macam. Dia akan usaha tuan-tuan. Dia tak pernah kata, saya pencen lah. Syaitan kata, saya pencen lah. Dia cakap dengan buah besar dia, tuan saya pencen lah jadi iblis ni. Kenapa? Tak boleh lah. Tak boleh cari makan. Pasal jenuh dah. Dah gagal. Dia takkan mengalah tuan-tuan. Itu prinsip iblis ini, dia tak akan mengalah. Dia akan cuba sampai hari kiamat. Jadi, tugas kita ialah meminta kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kepada kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati, ya. Janganlah lupa untuk sentiasa beristighfar kepada Allah Taala. Mudah-mudahan itu menjadi sumber kekuatan kita dalam mengelakkan godaan syaitan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Asnal insana fi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.